Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim ini buat Imam Qurtubi. Yang mana kita bincangkan hari itu kali terakhir berkenaan dengan apa yang bab keempat, yes, bab keempat bab keempat, hadis yang ke 304. Okey. Jadi 305 dah. 305, okey. Baik, hari itu kita terakhir kita bincangkan adalah berkenaan dengan bab kelebihan azan dan apa yang kena pada syaitan ketika azan. Ketika azan berkumandang, apa kena pada syaitan. Jadi kita bincang itu ada hadis berkenaan kelebihan azan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sabda, al-muadhdhinuna atul nasi a'naqan yaumil qiyamah. Tukang azan ni adalah orang paling panjang tengkuk pada hari kiamat nanti. Kita bincangkan dah, panjang tengkuk tadi bukan maksud dia panjang tengkuk. Ya, kita bincangkan tentang tajuk ni kemudian kita bincangkan juga berkenaan dengan tajuk yang hadis 304. 304 sudah 305. Kita bincang tu 305. Itu berkenaan dengan idza nudiya lis-salah adbara syaitan. Bila diseru untuk solat. Bila diseru untuk solat, adbara syaitan, akan lari syaitan. Dia kata lahu durat, yang dia ada kentut. hatta la yasma'u ta'dhin, supaya dia tak dengar azan. Dia kentutkan diri dia supaya tak dengar azan. Kena satu riwayat dia kata lahu durat ka duratil himar, dia ada kentut seperti kentut keldai. Kita tak ada keldai nak bincang kentut keldai macam mana. Tapi kentut tu kita fahamlah. Dia buat benda tu penghinaan lah untuk tak bagi dengar. Fa idza qudiyat ta'dhin, bila selesai saja azan, akbala, dia akan mendatang. Hatta idza thuwiba bis salat adbara. Bila diiqamahkan untuk solat, dia suwiba dia dikatakan iqamah tasawwur solat tu, adbara, dia akan lari. Hatta idza qudiyatis taswib, bila selesai saja iqamah, akbala, dia pun datang. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi, sehingga dia datangkan bisikan, melimpahkan bayangan kepada di antara seorang tu dengan dirinya. Yaqulu lahu, dia kata pada orang berkenaan, uzkur kadza wazkur kadza. Okey, dia kata ingatlah ini, bagi apa yang tidak dia orang tersebut teringat pun sebelum dari itu. Sehinggalah hatta yazalla ar-rajulu ma yadri kam salla, sehingga jadi seorang tu tidak tahu berapa banyak rakaat dia dah solat. Dia kacau, dia akan ganggu orang tersebut. Ini dalil ni yang kita bincangkan tu, kita kata penjelasan bagaimana sebenarnya Quran bukan dibaca untuk halau setan. Sebab kes dia pertama kali kita bincang, kita kata Nabi SAW baca Quran, jin masuk Islam. Betul tak? Kan? Nabi baca Quran, jin masuk Islam. Kita baca Quran, jin meraung. Tidak. Kan? Faham tak apa maksud saya? Kadang-kadang ada orang kita ni kan, dia kata dia baca Quran ni, syaitan dia akan lari. Betul, ada separuh orang tu lagi yang sikit khayal tentang kelebihan dia sendiri. Dia kata apa? Dia kata, kalau jangan pasang CD saya ni dalam kereta, takut nanti ada jin, tiba-tiba kereta akan hilang kawalan. Itu terlebih poyoh sebenarnya. Tak ada kaitan pun. Tak ada Al-Falaq dengan An-Nas untuk sihir. Ayatul Kursi awal pagi untuk dijaga daripada jin sepanjang siang. Lepas tu kemudian awal malam sebelum tidur dan sebagainya daripada kalangan jin. Tapi perasan tak bila Nabi sebut diganggu daripada kalangan jin, daripada jin barang siapa baca Ayatul Kursi dijaga daripada jin sepanjang siang. Tapi maksud anda baca doa lagi. Faham tak? Doa tanda baca tak? Kita tak baca dah. Dah baca dah pagi tadi. Ayatul Kursi, jin tak kacau. Okay, sebab syaitan atau jin ni, dari jin yang kafir ni, dia macam-macam jenis juga, macam malaikat.
Kan malaikat kan yang jaga amal lain, yang jaga tiup roh lain, salin amal, yang apa, yang cabut nyawa lain. Macam tu juga dengan jin. Jin juga macam tu. Bukan satu jenis je. Itu tugas dia. Yang dia kacau kita solat, Ramadan pun dia ada. Korin kita, Ramadan tak ada. Tu jadi baik. Dengar azan, laju je pergi solat jemaah. Lepas sekarang ni dengar azan, nantilah besok dah start balik. Kan? Korin kita lah. Itu sebab kenapa kita lihat majoriti manusia pada bulan Ramadan, kesemua mereka mudah buat baik. Itu yang Nabi kata, bila awal malam pertama bulan Ramadan, diikat syaitan-syaitan. Itu syaitan diikat. Tapi bila lepas balik, ni sekarang kita tengok kita kan, itu yang jadi parking mahal. Okey, baik. Jadi macam ni. Jadi maksud dia kalau ikut pada konsep apa azan. Jadi memang kita kata syaitan lari. Tapi lepas azan habis, dia kena datang balik. Seorang yang datang dalam solat, dia baca Quran tapi syaitan kacau. Jadi kita bincangkan itu. Maksud dia bukanlah maksud macam dibayangkan oleh setengah orang bahawa bila azan, bila kita baca Quran nanti syaitan lari. Tak. Dijaga rumah kita daripada jin, daripada syaitan kan, dengan baca Al-Baqarah. Tapi masuk tandas, baca tak? Baca lagi lah, masih tak baca. Tak ada kata tak nak baca. Tapi dah dijagakan rumah kita. Tak, tetap. Kalau keluar rumah, doa baca keluar rumah, kena baca. Doa musafir kena baca. Lepas tu kenapa dalam konsep agama ni, dia bukan maksud dia ada satu benda kita buat semua habis, selesai. Kan one key, semua lain tak ada masalah. Tak ada. Satu sebab, dan dijadikan macam tu sebab supaya kita sentiasa ingat Allah. Faham tak? Doa naik kenderaan, doa masuk rumah, keluar rumah, doa pakai pakaian, doa tanggal pakaian. Apa lagi? Kan masuk tandas, keluar tandas, nak tidur, makan dan sebagainya kan. Adab-adab bismillah, kan, makan nak baca bismillah. Semua sekali benda berkenaan supaya kita sentiasa ingat Allah. Sebab kalau diberikan satu sahaja cara, kita akan jemu. So Allah tak jadikan Nabi SAW ajarkan kita untuk setiap occasion ada doa dan bacaan yang berlainan supaya kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala dengan bentuk yang baru. Faham tak? New, rasa-rasa yang baru. Jika tidak macam tu, dia kan macam kita jadi jemu. Manusia cepat jemu. Macam orang datang masjid lah, jemu. Kan lepas beberapa minggu datang masjid, dia jemu. Tu dia hilang. Kan lama-lama datang dia jemu. Tak ada lah. Mana? Itu datang, dia tak ada. Itu kita kata. Jadi dengan sebab itu kena perhatikan balik. Okey, jadi itu yang kita bincangkan. Okey, baik. Sekarang ni kita akan masuk kepada bab yang baru. Bab yang baru Okey. Bab raf'ul yadaini. Bab raf'il yadaini fi salati wa mata yarfa'uhuma wa ila aina. Mana azan dah habis. Tajuk azan dalam 4 bab yang pertama tu dah habis dah. Tentang cara azan, lafaz azan, kelebihan azan dah habis dah. Apa dia kata lepas azan habis dah. Sekarang ni kita masuk pada bab yang kelima, bab ini bentuk solat itu sendiri Bab raf'ul yadaini fi salati wa mata yarfa'uhuma wa ila aina. Bab bila terang baca hadis dulu. Salah satu awasittah an ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود Salasumi aw sab'ah an Malik bin Huwairith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima
yuhadhiya bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i faqala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithla dhalik hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi wa fi riwayatin hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi 308 an abihi Wa'il bin Hujrin, an Wa'il bin Hujrin annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi as-salati kabbara wasafa hammam hiyala udhunayhi thumma iltahafa bi thawbihi ثم يضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه sajada baina kaffaihi. Bab mengangkat tangan, mengangkat dua tangan, bab raf'ul yadaini fi salati dan salat. Wa mata yarfa'uhuma wa ila aina mata dia kata bila diangkat. Bab mengangkat dua tangan dalam solat, bila ia kedua-duanya diangkat dan sampai tahap mana diangkat, sampai tinggi mana diangkat. Okey, 306 an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama lis salati, bila baginda bangun untuk solat. Okay, dan dalam satu riwayat datang dia kata idza ftataha as-salah, bila dia membuka solat. Rafa'a yadayhi, dia angkat tangan. Okey, dia kata maksud dia kata kat sini, dia kata dia bangun untuk solat atau bangun membuka solat. Rafa'a yadayhi, dia akan angkat dua tangannya, hatta takuna hadwa mankibaihi, sehingga dia menjadi separas dengan dua bahunya. Macam tu. Ya. Thumma kabbara, dan Nabi akan bertakbir Allahu Akbar. Mana angkat tangan Allahu Akbar. Ya. Wa fa idza arada an yarka'a, bila nak rukuk, baginda akan buat bersama Allahu Akbar. Okey. Dan dia akan buat macam tu. Wa fa idza rafa'a min ar-ruku', bila baginda bangun daripada rukuk, fa'ala mithla dhalik. Sami Allah. Okey. Dia kata apa, dia bangun dan sami Allahu liman hamidah, ni separas dengan dua bahu. Okey. Wala yaf'aluhu, dan baginda tak buat itu, tak melakukannya, hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud, ketika baginda angkat kepala baginda daripada sujud. Tak ada bila sujud Allahu Akbar, tak ada. Okey. Dia kata dalam hadis ni bahawa Rasulullah SAW dahulu membuka solat dia dengan mengangkat dua tangannya. Menyangka sebahagian daripada kalangan para ulama dari fuqaha bahawa dahulunya dia ditunjukkan bahawa bila sebut kana Rasulullah SAW, maksudnya biasa. Macam dahulunya Rasulullah SAW dia kana tu, bila para sahabat sebut, ada sebahagian fuqaha melihat pengertian kana itu adalah maksud dia berterusan macam tu Nabi buat. Normally, kebiasaannya Nabi akan macam tu. Dahulunya Nabi, dia akan ceritakan benda kebiasaan, benda yang menjadi kebiasaan. Dia kata kana, bahawa dilafaz kepada Nabi SAW, dia mestikan dia penerusan dan banyak.
berterusan dan banyak. Okey. Dan apa kata dan ada yang mengatakan dengan hukum apa kebiasaan mereka. Maksudnya maksudnya biasa. Memang dia nampak macam tu lah Nabi akan buat. Jika tidak dia kata apa? Benda jika tidak, dahulunya kita boleh sebut benda tu satu je. Dan bila para sahabat para ulama hadis menukilkan dengan menyebut dahulunya Nabi SAW, kita tidak baca benda tu sebagai sekali buat. Kita kan bayangkan mereka sebut benda tu bila dia buat berkali-kali, maka para sahabat akan cerita pada kita dengan macam tu. Faham Bukan maksud sekali buat. Sebab ada benda-benda buat Nabi buat sekali, dua dan sebagainya tidak menjadi ikutan. Tidak menjadi ikutan untuk buat berpanjangan. Macam kita macam kecim diri lah. Nabi pernah kecim diri, tapi jangan macam benda tu sunnah pula kena buat tiap-tiap hari. Kecim diri belum? Tak ada. Jadi kita bincang apa tajuk taharah hari itu, kan Nabi SAW larang kecim diri. Tapi Nabi buat untuk menjadikan benda tu daripada haram jadi makruh. Minum daripada muncung bekas, kan bekas kena minum kan. Nabi larang, nanti ada adab. Dengan tangan kiri tak boleh. Tak pernah Nabi buat dengan tangan kiri. Tapi dengan tangan kanan, pada muncung bekas Nabi pernah minum. Tapi Nabi larang. Minum berdiri Nabi pernah larang, tapi Nabi buat. So dengan sebab itu, kita kata benda yang kadang-kadang Nabi buat tadi menjadi harus, bukan menjadi sunnah. Macam Ali bin Abi Thalib ketika dia kata orang ramai tak suka minum berdiri, aku pernah nampak Nabi minum berdiri. Aku pernah nampak berdiri, tapi benda tu mungkin sekali, dua kali je, sekali je. Bukan untuk ikutan supaya kita kena buat. Macam kita kata orang ramai ni kena minum berdiri. Baru jadi sunnah. Tak. Pasal bila sebut kana ni, dia bukan berbentuk sekali. Itu kefahaman para fuqaha. Banyak para fuqaha memahami bahawa kana Rasulullah SAW, maksud dia benda tu Nabi buat dengan kerap. Sampai akan menjadi kebiasaan berisi mereka. Okey? Jadi jika tidak bahawa benda jika tidak kana tadi akan jadi untuk orang tu buat sekali saja. Okey. Dan kita di atas asal kita kata mungkin ada kebiasaan kemudian Nabi buat macam ni. Boleh jadi juga. Tapi tak, kita kebiasaannya bila para sahabat sebut kana Rasulullah, maksudnya benda tersebut benda yang biasa Nabi buat. Okey. Tentang mengangkat tangan. Okey, kemudian hadis yang kedua. Bahaya kena gabung dua sekali baru kita bincang. Dia kata an Malik bin Huwairith, dan Malik bin Huwairith anna Rasulullah SAW kana bahawa Rasulullah SAW kana dahulu. Maksud kana ni bukan maksud dia kana sekali. Benda yang rutin. Idza kabbara, bila baginda bertakbir, rafa'a yadayhi, baginda akan mengangkat dua tangan baginda hatta sehingga yuhadhiya, menyamai atau selari dengan dua tangan dia, dua telinga dia. Tadi kan sini. Sekarang ni sini. Wa idza raka'a, bila baginda rukuk, rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Bila baginda rukuk, baginda akan angkat dua tangan dia sehingga dia selari dengan dua tangan tadi, dua telinga dia. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bila baginda bangun, mengangkat kepala baginda daripada rukuk, faqala sami Allahu liman hamidah, lalu baginda menyebut mendengar Allah sesiapa yang memujinya. Maka Nabi buat macam tu juga, sami Allahu liman hamidah. So sini. Jadi kita ada dua hadis. Satu sini paras bahu, satu sini paras telinga. Okey. Di sini para ulama bercanggah pendapat berkenaan dengan masalah kedudukan tangan ketika dua tangan ketika dalam solat. Bercanggah para ulama berkenaan perkara ni, ada mengangkat dua tangan dalam solat, adakah diangkat dua tangan tadi atau tak diangkat sesuatu pun daripada solat, atau diangkat sekali sahaja ketika istiftah mentakbiratul ihram je ke. Okey, ada tiga pendapat dalam mazhab Maliki, tiga pendapat. Dan mazhab Malik yang masyhur daripada mazhab dia yang ketiga, itu maksud dia diangkat ketika apa? Ketika istiftah. Itu wajib angkat. Pada yang lain tak angkat pun tak apa. Ketika takbir Allahu Akbar tu kena angkat. Ada pun pada ketika yang lain yang lain dia tak kira angkat pun tak apa. Allahu Akbar turun sampai Allahu Hamidah, Allahu Akbar dia tak angkat pun tak apa. Bagi dia, bagi mazhab Malik. Imam Malik rahimahullah berpendapat macam tu. Okey. Dan ni adalah mazhab orang-orang Kufah. Orang Kufah dia akan mengikut hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Al-Bara' bin Azib bahawa Nabi baginda SAW dahulunya mengangkat tangan baginda ketika ihram sekali. Kemudian baginda tak lebih ke atas itu. Nah, di sini daripada riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud, hadis nombor 749. 749. Hadis nombor 749.
748 yang Ibn Mas'ud. Al-Bara' bin Azib 749. So dua hadis daripada dua sahabat Nabi SAW menceritakan bahawa Nabi SAW dahulu mengangkat dua tangan baginda ketika ihram. Mana takbiratul ihram. Kemudian Nabi tak angkat lagi dah pada waktu yang lain. Maksudnya Allahu Akbar, ketika nak rukuk dia akan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dia terus macam tu tangan. Tidak lagi diangkat. Dan satu lain, hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Daud, dia kata la ya'udu, dia tak ulang lagi. Baginda tak ulang lagi angkat tangan pada yang lain. Okey, tapi dia kata apa? Tapi nama kita para ulama bahaskan yang dalam Abu Daud tadi, dua-dua hadis tersebut adalah lemah. Tidak sahih. Okay, dan disebut elah hadis tersebut adalah Abu Muhammad Abdul Haq. Jadi dia adalah perawi yang dhaif. Jadi di sisi jumhur ulama tolak dia. Sebab itu hadis dia tak kuat untuk dijadikan hujah. Walaupun dalam mazhab Maliki, dan kita faham para ulama mazhab kadang-kadang mereka sebut hadis-hadis yang lemah menjadi sandaran mereka ni kadang-kadang kerana apa? Kerana dia ingatkan hadis tu kuat. Maka ada separuh mereka ni mungkin bergantung dengan kata-kata tabi'in untuk sokong fahaman tersebut. Mana hadis tadi sebagai sokongan kepada fatwa para tabi'in. Boleh juga. Sebab itu kita kata benda berkenaan kita kata yang sahih lebih kuat ada datang bahawa Nabi SAW mengangkat tangan baginda bukan hanya ketika takbiratul ihram tapi ketika juga takbir untuk rukuk, bangun dari rukuk. Rukuk dan bangun rukuk. Rukuk dan juga bangun dari rukuk. Nabi angkat tangan. So dengan sebab itu kita kata itu yang kuatnya. Okey. Lepas sujud masa naik balik, yang datang riwayat hanyalah untuk bangun tahiyat awal. Bangun dari tahiyat. Bangun tasyahud. Bukan takbir untuk bangun dari tasyahud, ya. Adapun bangun dalam rakaat pertama, tak ada. Rakaat yang ketiga, empat, tak ada. Kepit tu tak ada dalil sebenarnya. Nak sangga apa? Kalau kena orang perempuan Melayu kita lagi tak payah. Sebab apa? Telekung pakai. Dia macam kelambu besar. Bukan orang nampak pun kalau dia buat tangan macam ni pun tak tahu. Jadi kes masalah kan. Baru ni dia bincang. Tajuk kan bulan Ramadan kan. Orang perempuan ramai pergi masjid. Maka timbullah masalah soalan-soalan tambahan. Antara soalan yang timbul adalah masalah perempuan punya sujud kan. Anggota sujud. Kita bincang dah. Nanti kita bincang nanti. Kita akan bincang sekali lagi. Anggota sujud. Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Bila sebut 7 tulang, bukan maksud dia 7 kulit tulang tersebut. 7 tulang Nabi sebut dah. Dahi, dia tunjuk dengan hidung. 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. So, diorang kata tak boleh berlapik. Kalau berlapik, tak sah. Alasan dia kerana benda tu kena turun ke tanah. Saya katalah masalah, bila sebut lutut, dia kata aurat. Tapi untuk lelaki, stokin, bukan aurat. So, orang lelaki boleh pakai stokin solat, bahkan Nabi solat pakai khuf. Dan ujung jari Nabi tak sentuh lantai pun. Kan tak sentuh tanah pun. Berlapik. Ada stokin. So kenapa boleh pula? Yang perempuan kita dekat Malaysia ni sibuk jadi macam kungfu. Allahu Akbar. Takut tak kena tanah. Itu masalah lah. Ya, first thing first pasal masalah pakaian lah. Pasal kita kata pasal umat Islam kita perempuan ni di Malaysia pakai telekung. Tak ada telekung tak solat pun ada. Ada telekung tak solat. Kenapa tak ada telekung? Tak sepatutnya kena. Pasal Nabi tunjuk macam tu. Siapa yang kata tak kena kecuali orang tu duduk tongging kepala dia daripada atas dahi. Kalau dia letak muka dia ke tanah kena. Saya hidung ibu saya pun pendek. Itu kena. Tak tunggu untuk hidung Hindustan tu. Itu kena. Untuk orang yang atas kursi, dia tajuk lain. Dia cuma bengkokkan badan dia untuk rukuk dan sujud. Bongkok badan dia, rukuk dan sujud tu bongkok badan. Sujud lebih rendah daripada rukuk. Tu je. Tu Nabi ajar. Maka Nabi larang sujud di atas bantal dan sebagainya. Kan Nabi buang. Jangan. Bantal atas bantal Nabi buang. Seorang sahabat tu sakit, Nabi ziarah. Kemudian dia sujud atas bantal. Nabi tarik. Lepas tu dia ambil kayu pula. Nabi buang. Jarak kecil tu tak bukan jarak kecil. Ini kita bincang orang solat duduk tu Haji. Dia macam tu. Dia nak letak barang untuk sujud. Tak boleh. Kalau dia kata orang sujud. Tapi kalau tak boleh sujud, maka bongkokkan badan sahaja. So, jadi kan konsep macam-macam kisah ni kan macam orang sibuk. Tu saya kata tadi, stokin untuk lelaki macam mana?
Apa jawapan untuk sokin untuk lelaki? Kalau perempuan tu kata aurat. Perempuan tu kata aurat. Dia kata lelaki lah mudah. Untuk lelaki stokin. Macam orang tu duduk negara sejuk. Solat pakai sarung tangan. Jadi salah pula. Dan bahkan para ulama sebenarnya bahas yang paling teruk adalah masalah jabahah. Dahi sebenarnya. Bahagian kawasan lain tak ada masalah. Berlapik tak kira. Siapa-siapa? Boleh lah kak. Tak ada lah. Angle duduk je. Tak ada lah. Tak ada adjust lah. Apa ni dia punya apa? Awning. Buat awning besar seluruh. Ada awning tu pula. Orang ingatkan rumah je ada awning. Kita pun tudung pada awning juga. Kalau boleh, bila seorang wanita, dengar. Bila seorang wanita tu keluar rumah, pastikan pakaian anda pakai boleh terus solat. Jangan tunggu nak bergantung, ada ketekung, tak terlekung dan sebagainya. Ini benda paling salah. Bila dia keluar dalam keadaan tidak boleh solat, maksudnya tak boleh depan lelaki, tak boleh duduk sebenarnya. Mana bila pakaian anda tak boleh duduk depan lelaki, maksudnya anda tak boleh solat lah. Tak boleh solat, maksudnya tak boleh duduk depan lelaki. Sama kedudukan. Sebab itu aurat tu wanita tu dijaga dalam bab tu. Dia pasal anda kata nak tayang kat suami je. Nak tayang sini ke sini kan tayang kat suami, kat rumah. Tempat lain jangan. Heboh kadang beria nak tayang. Kenapa tak tahu? Apalah. Okey baik. Okey itu pendapat yang daripada asasnya berdasar hadis kita baca ni. Yang pertama kata okey dan pendapat yang adalah yang paling sahih, yang makruf adalah amalan para sahabat dan mazhab seluruh para ulama, melainkan siapa yang disebut. Itu yang kita kata orang Kufah dan juga mazhab Maliki tadi, bahawa diangkat dua tangan itu ketika iftitah, mana pembukaan solat, Allahu Akbar, takbir. Kemudian ketika nak rukuk, Allahu Akbar. Dan ketika bangun dari rukuk, dan juga ketika bangun pada 2 rakaat. 2 rakaat. Ketika solat 2 rakaat, bangun dari 2 rakaat, kena angkat. Dan ini semua disaksikan oleh hadis-hadis yang sahih. Tangan kita angkat, satu, Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Dan ketika nak rukuk, Allahu Akbar. Ini tak bincang mana Ini pasal keselesaan. Kalau orang tu buncit, lain tinggi dia. Sebenarnya manusia ni kadang-kadang ikut kadar badan sebenarnya. Masalah tangan kita duduk mana, tangan kita duduk mana, berdasar pada badan dia macam mana. Kalau badan kurus, tu angkat mana pun boleh. Kalau badan jadi bulat macam ni kan, macam ni, duduk macam ni ke macam ni. Okay. Dia macam ni selesa. Dia selesa macam ni banding dengan macam ni. Orang yang tangan panjang, dia tak sedap. Dia sedap macam ni. Siapa tangan pendek, dia sedap macam ni. Macam tu lah. So, either one pilih lah. Cuma anyway, okay, kita terang dulu. Pertama sekali, maksud dia ketika takbiratul ihram. Kemudian ketika takbir nak rukuk. Takbir bangun dari rukuk. Dan juga ketika bangun ketika 2 rakaat. Mana tak lepas tahiyat awal, Allahu Akbar. Ketika tu Allahu Akbar. Bangun dari tahiyat awal, bangun daripada 2 rakaat. Okey. Ini disaksikan oleh semua hadis-hadis yang sahih. Pendapat yang kedua, yang paling lemah dan paling pelik adalah tak angkat langsung. Disebut oleh Ibnu Sya'ban dan juga Ibnu Khuwaz Mandad dan Ibnu Qassar. Ini siapa dia 3 orang ni? Muhammad bin Ahmad Al-Maliki, Ibnu Khuwaiz Mandaz. Ulama yang mati pada tahun 390 Hijrah. Okey. Jadi maksudnya kita fikir 3 lah. Pendapat pertama kata angkat ketika takbiratul ihram saja, lain tak angkat. Pendapat kedua yang paling sahih adalah angkat takbiratul ihram ketika rukuk, bangun ketika 2 rakaat. Pendapat yang ketiga yang paling lemah yang tak ada dalil menyokong ni adalah tak usah angkat langsung. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, yang tu je. Okey, ni dikit. Maksud dia. Dan ini dikata dan ni dikata peringatan mengangkat tangan ni termasuk daripada hayat solat sebenarnya. Hayat solat dan kelebihan dia pada kedudukan itu, kedudukan tu. Dan telah berpendapat Daud Az-Zahiri wajib ketika takbiratul ihram, dan sebagian mereka kata wajib semua sekali. Ada pendapat kata wajib semua sekali. Okey, ini masalah angkat tangan tu mesti para ulama kata ia termasuk di hayat solat. Bentuk rupa solat yang patut dibuat. Bahkan sebagian ulama kata wajib.
Hukum dia adalah hukum wajib. Bukan rukun. Dia wajib. Beza rukun dengan wajib adalah, yang rukun ni dia consist of the whole solat tu sendiri. Tak buat tinggal terus ni. Benda-benda wajib dia tak boleh tinggalkan dengan sengaja. Benda Nabi tak tinggalkan, jangan tinggalkan. Benda Nabi tak tinggalkan dengan sengaja, jangan tinggal dengan sengaja. Jangan ada ayat macam kita pernah dengar dulu, kita kata apa? Orang tu kata, tapi kalau tak buat, benda ni sunat je kan? Macam tahiyat awal kan? Dia kata sunat muakkad. Lepas tu dia kata soalan, kalau tinggal tak apa tak? Kalau tinggal, kena ganti dengan sujud sahwi. Kalau anda kata rukun, benda rukun, tertinggal, batal, rakaat tersebut rosak. Tak baca Fatihah atau rukuk, dan rakaat tersebut rosak. Ataupun sujud sekali, tak sujud 2 kali. Rakaat rosak, rakaat itu rosak, rakaat sebelum tak rosak. Kalau kita benda tu, kalau kita nanti kita bincang panjang sikit, nanti kita akan jumpa. Macam katakanlah orang sebut solat 4 rakaat. Rakaat kedua tu, dia rukuk sekali je. Dia rukuk sekali. Dia sujud sekali je. Dia bangun terus. Lepas tu, dia tak perlu ulang balik. Dia terus tambah je 1 rakaat tambahan. Yang ini kira rosak. Itu kira rosak. Solat tidak batal. Rakaat itu rosak. Anda cuma ganti saya rakaat baru untuk menggantikan rakaat yang rosak. Habis cerita. Tidak timbul tajuk mengatakan solat itu batal. Solat tak batal. Faham Saya nak tanya, saya ada kawan naik pada sujud dia angkat juga takbir. Itu semua dia angkat. Kita baca tak belajar lah tu. Ya, kita nak tekuk jangan tak. Cakap dengan dia. Kami belajar dekat Yayasan Taklim. Kan dia dalam hadis Nabi SAW, Nabi cuma angkat pada 4 tempat saja. Tapi dia punya tu tak rafa'ah lah, okey. Tak, itu kalau dia jahil. Itu masalahnya, kalau kita bagi tahu dia kena stop. Benda tu kita kena jaga. Pasal masalah solat ini tak ditambah, tak dikurangkan. Tidak ditambah, tidak dikurangkan. Cuma masalah kadar manusia tadi jahil. Sebab tak ampunkanlah dia, Allah tak terima insya-Allah solat dia. Tapi kalau dah belajar, jangan buat. Sebab ikut ada hadis Nabi SAW yang sahihnya hanyalah diangkat tangan tadi pada 4 tempat sahaja. Pertama ketika takbiratul ihram. Kedua ketika nak turun rukuk. Ketiga bangkit dari rukuk. Keempat bangkit daripada tahiyat awal. Itu datang hadis yang sahih menceritakan Nabi buat. So, sebab itu kita patut tinggalkan yang lain. Jangan add, jangan less. Jangan tambah, jangan kurang. That's why bila Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah macam kamu lihat aku solat. Bukan kita langgar cara solat Nabi dan kita kata saya nak yang baik. So, ini masalah benda tauqifi, tak boleh ditambah-tambah atau kurang. Cuma masalah jahilnya kita tak tahu. Kita dah doa siap-siap, Allah Taala ajar kita doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, kau ambil hukum ke atas kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Itu tersalah lah. Tapi selepas tahu kena tinggal. Selepas tahu kena tinggal. Tak boleh kita terus buat. Tapi yelah saya silap tapi tak pekut. Jangan tak pekut. Dalam konteks solat tadi kena menyerupai Nabi. Sebab yang Nabi punya yang diterima, yang Nabi ajar itu cara dia. Jangan buat benda di opposite Nabi tunjukkan. So apa-apa penambahan dalam solat punya pergerakan yang lebih-lebih lagi dalam bentuk masalah pergerakan solat. Jangan ditambah, jangan dikurang. So ini hay'ah. Bentuk rupa solat. Terlebih. Saya perasan nampak orang, banyak orang bangkit dari rukuk, bangkit dari sujud pun dia angkat juga. Bangkit sujud dia angkat juga. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Sampai rakaat keempat dia Allahu Akbar lagi. Itu memang ada. Yang kita nampak ada orang macam tu. Tapi nak sebutkan kalau dia boleh kita dapat peluang untuk sembang dengan dia, kita tahu macam mana nak buka tajuk, kita ingatkanlah dia itu salah. Atau lebih baik lagi, hadis Nabi kita belajar tu kita ambil terjemahan dia, kita hantar kat dia. Ini yang tempat Nabi angkat. Tempat lain Nabi tak angkat. Jelas? Sahabat saya yang pakai garam tu sebelum turun ni dia bersilat dulu. Banyak macam tu. Yang pelik-pelik, macam rupa ada. Yang angkat pun macam jenis angkat. Kan? Angkat gitu pun ada kan. Dan dia angkat je lah. Angkat tangan tadi. Masalah angkat tangan tadi. Kenapa kita angkat tangan? Sebab Nabi angkat tangan tu je. Bukan maksud dia surrender. I surrender, oh Allah. Tak ada. Jangan sekali-kali masukkan apa benda pelik-pelik dalam tu. Because hay'ah solat tadi macam bentuk rukuk itu, takbir, bangun lurus, sujud. Semua tu hay'ah, bentuk rupa solat tadi yang kita dapat melalui wahyu pada Nabi SAW. Wahyu daripada Nabi SAW. Bukan daripada ijtihad para ulama'. Bukan para ulama' berijtihad, rasanya ni bagus. Tak. Benda tadi purposely dia buat macam tu. Dan kepatuhan kita pada bentuk yang Nabi ajarkan, itulah tanda iman. Yang masalah yang bersilat ni macam-macam benda. Nak halau setan tu. Jangan jangan datang. Allahu Akbar. Untuk guru dia ajar. Nak masuk tu nanti kita bincang. Nanti ke depan sikit dia. Ni angkat tangan. Tahu? Dia was-was.
Satu pertama kes yang telah kita bincang nanti berkenaan masalah niat dalam solat macam mana. Maksudnya orang tu dia sibuk nak masukkan dalam takbir, masukkan saja aku. Lepas tu gatal sebut sebelum tu buat apa tahu? Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala disebut. Lepas tu Allah dia terjemah dalam tu. Mulut kata Allahu Akbar. Tangan Allahu Akbar. Hati saja aku sembahyang fardhu maghrib 3 ta'ala. Mana boleh? Macam ni saya kena senyum dengan orang. Saya kata Al-Fatihah, ketika baca Fatihah, badan kita diam. Mulut kita sebut Al-Fatihah. Hati kita kena ikut iringi mengiringi Al-Fatihah. Bukan baca benda lain. Ketika rukuk macam tu juga. Subhana rabbiyal azim. Kan subhana rabbiyal azim tu kita sebut badan kita rukuk. Mulut kita pun sebut tasbih rukuk. Hati kita pun kena rukuk, bukan ingat Al-Fatihah. So macam tu masalah takbir. Patut tangan kita Allahu Akbar, mulut kita Allahu Akbar, tangan kita Allahu Akbar juga. Hati kita patut Allahu Akbar jugalah. Allah Maha Besar jugalah. Yang sibuk nak pergi sumbat dalam tu, saja aku solat fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Mulut kata Allah, kan? Itu jadi panjang tu. Tu tak boleh Allahu Akbar je. Dia Allah kena terjemahan lupa pula. Maghrib 3 sujud ke 3 rukuk. Itu jadi lama tu sebenarnya. Masa sekolah tu dia ajar macam tu. Memang dah, semua sekolah ajar tu. Itulah orang kata suruh ngaji tak mau. Ni kes baru ni kan, bulan Ramadan kan, kes masalah apa, niat puasa. Nama itu Usama Qadin ada Ifan kan gaduh gila-gila. Aswaja Johor dengan Dr. Zaimi. Ada benda tu simple je. Kalau mulut cakap, hati tak ada, tak guna. Mulut cakap, hati tak guna. Ataupun ada perbuatan tak ada ikut hati. Salah juga. Cuma yang macam hujah apa? Dr. Zaimi kata, kalau dah bangun tidur, tu nak buat apa? Berenang. Kenapa sahur ni? Sebab besok nak pergi kolam renang. Ke pas sahur sebab apa? Puasa lah. Takkan puasa nak main guli lah. Sahur kena main guli lagi. Kenapa sahur? Sebab lagi nak masuk jam. Mana ada? Yang kau pihak satu lagi kena baca juga. La ilaha syarikalah. Pelik betul. Dah bangun tu memang nak sahur tu nak puasa lah. Kan? Cuma malas-malas ke? Alah terpaksa ke? Tajuk lain lah. Tajuk lain pasal terpaksa. Kan? Alah letih lah. Kan? Tapi still bangun sahur tu maksud dia nak berpuasa lah. Tak nak faham lagi. Takkan nak kena pakai name tag. Saya nak puasa. Saya nak puasa kan. Apron tulis. Saya nak puasa. Kan. Tapi tiba-tiba saya nak puasa. Tak payah tulis lah. Niat dalam hati. Bukan niat kat mulut. Yang pelik kumpulan tu kata pos dia kena ada niat. Memanglah niat dalam hati. Perbuatan kita tunjukkan niat. Macam orang datang berisik. Sebab apa? Siap nak kahwin. Tak sebut pun. Kami risik ni saja je. Tak ada niat nak kahwin. Apalah tak senonoh. Kan? Kenapa nak kemari risik? Saja je. Risik-risik. Kan? Masa risik nak kahwin lah. Masuk daftar anak kat sekolah. Maksud untuk apa? Untuk belajar lah. Untuk apa? Tak ada. Untuk saja je dapat kawan. Apalah diorang ni, pelik betul. Ya, anyway itulah. Nanti masalah tu kita bincang kemudian. So, jadi masalah dia pasal dia termasuk di antara hayat. Hay'ah solat. Maksud dia kedudukan dia. So, jadi masalah pertama, angkat ya pada 4 tempat. Takbiratul ihram, rukuk, bangun rukuk dan juga ketika mana bangun daripada tahiyat awal. Itu 4 tempat yang kita kena angkat tangan. Okay. Kemudian dia kata apa? Dalam riwayat ni kepada kadar manakah diangkat? Hadis pertama kita baca tadi angkat sampai 2 bahu. Hadis kedua kita baca angkat sampai paras telinga. Okey. Dalam satu ada sebut cuping telinga. Ni. Bawah ni telinga. Ada kata sebab telinga. Ada kata sampai pangkal telinga. Ni. Pangkal telinga ni. Sini. Jadi maksud dia ada hayat yang berbeza. Okey. Daripada riwayat yang lain bukan dalam Sahih Muslim, dia angkat apa? Dia kata dia angkat apa di atas telinga. Sepanjang dengan kepala. Ni. Setara dengan kepala pun ada juga. Riwayat yang lain dan bukan Sahih Muslim. Okey, dan riwayat yang lain datang pada paras dada. Bawah daripada bahu. Okey. Okey, dengan kadar percanggahan riwayat yang datang, bercanggahan para ulama dalam dalam memilih yang mana satu. Maka telah pergi atau berpendapat keseluruhan para imam fatwa kepada mengangkat pada paras apa? 2 bahu. Pada tahap 2 bahu. Dan ini adalah yang paling sahih di antara 2 pendapat Imam Malik dan paling masyhur. Kata. Dan riwayat ketika paras dada. Okey. Dan dah berpendapat Ibnu Habib kepada mengangkat 2 tangannya ke paras
dua telinga. Dan telah menghimpunkan sebahagian para ulama di antara hadis ini dengan hadis yang satu lagi daripada Malik dia kata. Jadi dia kata apa? Dia kata pergelangan tangan dia tinggi daripada ni. Tinggi daripada bahu dia, bukan tapak tangan dia. Pergelangan tangan tu. You know, ni pergelangan tangan ni atas daripada bahu dia. Kemudian dia kata dan tapak tangan dia sebaris dengan dia atas dada dia. Yang ni tapak tangan sebaris bahu dia. Ada kata macam ni. Maksud dia yang ini paras dada, yang ini paras bahu. Ada kata angkat sikit, yang ini paras sini, yang ini paras sini. Okey, jadi dia ada riwayat yang berlainan. Okey, jadi dia kata apa? Dan kekal riwayat yang atas kepala tu tak boleh gabungkan. Yang boleh gabung sebenarnya antara bahu dengan telinga tu, maksudnya tengah lah. Pertengahan antara bahu dengan telinga. Dan ini mungkin macam para ulama nyatakan berdasar pada para sahabat yang nampak tu duduk kat mana. Dia duduk kat mana? Kalau duduk dengan Nabi SAW belakang-belakang, nampak macam ni. Duduk di sini, nampak? Kalau macam kita bawa kereta lah, laju-laju, bini nampak dah 140, sebenarnya baru 130. So, dia tengok dari tepi. So, meter tu macam tu. Kita di depan nampak macam ni. Dia dari tepi nampak, ataupun dia nampak baru 110, kita bawa 120. Faham tak? Okey, itu contoh dia lah. Macam dia kedudukan di mana sahabat Nabi tu ceritakan. Dia nampak di mana. Dia berdiri pasal para sahabat. Okey, dalam konsep ni, para sahabat Nabi SAW sebenarnya lihat Nabi berdasar pada hari dia lihat dan dia cerita ikut apa dia lihat. So setiap para sahabat cerita, tak kita nafikan orang tu, tak kita iakan orang yang ni. Kita iakan semua. Cuma salah cara tadi macam mana kita tak faham. Saya kata tadi, sebenarnya benda tu berdasar kepada apa? Cara mudah orang tu angkat, tak ada rasa kekok. Mana tangan kita angkat, kita tak kekok. Itulah tempat dia. Kalau kita macam orang tangan panjang kan macam ni ke? Macam kan dia jadi masalah dan start macam tu saja dah salah. Sebab sunnah tidak akan menyusahkan anda. Sunnah tidak datang untuk menyusahkan. Macam tangan kat perut lah, nanti kita bincang. Tangan atas kanan atau kiri kan. Di mana duduk dia. Orang buncit tak boleh letak bawah. Dia sangga kat atas ni. Ni buncit dia, sangga kat atas tu, sedap letak. Orang tak buncit, mudah tangan turun. Tu masalah dia simple je. Mana anda selesa? Untuk lama berdiri, kalau imam tu baca panjang, lama berdiri anda tak rasa letih. Itulah kadar dia. Sebenarnya bukan masalah benda ni siapa lebih sunnah. Tak. So bila sahabat ini datang kan. Pasal kita kata macam mana kita nak buat? Yang ini kata paras bahu. Yang ini kata paras telinga. So sebenarnya mana satu? Kita kata kalau yang mana selesa? Mana yang selesa bagi anda, itu yang sebenarnya. Dan memang kita tahu walaupun jumhur banyak mengatakan paras bahu tu pasal simple. Bahu lah tak tinggi sangat, tak ada macam Allah kan, macam tu kan. Macam orang tu macam tu, Allahu Akbar kan. Diangkat. Lepas tu nak pula tegak tapak tangan. Dah jadi payah tu. Kan, tak nak tapak tangan sengit tak boleh. Kan sengit macam ni, jadi macam ni salah lah. Ada tapak tangan. Ada tabik kan. Jadi macam ni. Macam ni. Tangan buka kan. Macam ni je. Rapat. Allahu Akbar. Mana selesa lah, mana selesa. Mana tempat kita selesa, tidak rasa mengah nak buat, tak rasa payah nak buat, itulah tempat dia sebenarnya. Walaupun percanggahan para ulama tentang perkara ni. Dan dia kata dah berkata dengan para ulama, ia adalah di atas keluasan. Mana ikut orang tu punya kadar. Dan inilah yang paling sahih sebenarnya. Kan telah berpendapat Imam At-Tahawi kepada percanggahan hadis ni adalah percanggahan bagi keadaan dan percanggahan pada sifat angkat tadi. Dia kata Aldi ya. Okey. Dia kata sini, dia kata tangan tu okey. Ada juga pendapat yang dia kata macam apa? Macam ni. Tak ada, itu semua pendapat-pendapat yang tak ada dalil. Yang dalil dia macam kita kata angkat tangan macam tu je. Mana paras bahu ke atau paras telinga ke, tak ada masalah. Ikut pada keluasan, kebolehan orang tu punya tangan. Tangan kena kapal tunnel payah kot, bengkok. Jadi dia kan dia duk sibuk menaik kan. Jadi payah sikit. Dia jadi luas longgar. Okey.
Jadi okey, kenapa dia angkat? Okey, dipercanggahkan para ulama berkenaan kenapa dia angkat dua tangan. Okey. Dia kata apa hikmah pun dia angkat dua tangan tadi. Dikatakan dia adalah kata-kata yang paling munasabah dan bertepatan dengan kata-kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. The best words untuk di-mention apa keadaan ketika melafazkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu. Tapi ada yang kadang-kadang ada yang dia angkat tangan tu macam ni. Tapi bertentangan lah sebenarnya sebab Nabi SAW tidak ajar kita ketika takbir untuk tengok ke atas. Bahkan Nabi tak benarkan kita tengok ke atas ketika dalam solat. So, jadi menundukkan pandangan juga kita angkat je tangan kita. Okay? Jadi dia kata okey. Lepas tu kemudian dia bercanggah pula berkenaan waktu angkat. Waktu angkat tadi Allah dulu ke angkat tangan dulu. Okey, yang sebenarnya dia ada serentak. Allahu Akbar. Okey, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia angkat serentak Allahu Akbar. Bukan Allah ataupun Allahu Akbar. Tak, dia sama. Serentak dengan diangkat tangan tersebut. Itu yang datang bila kita membuka solat, bila bangun kepada solat. Jadi menyatakan berkenaan beriringan, bukannya berasingan. Tangan tu diangkat beriringan serentak dengan takbir. Okey. Yep. Menyebut Allahu Akbar tu sampai kita letak sini. Tak ada Allahu Akbar. Kita ada Allahu Akbar. Ni ikut TV. Ni kita ikut hadis. TV macam-macam benda ada mengarut dia. Menyusahkan orang. Kadang benda tu cerita kan. Kita orang dengar macam tapi ustaz tu kata, Nabi kata apa? Nabi tak pernah letakkan syarat macam mana, bar tu kat mana. Tapi yang paling munasabah ni adalah pasal takbir itu, macam takbir yang selain daripada adalah takbir peralihan. So macam pergerakan tangan kita pun untuk peralihan. Ketika lafaz Allah tu tangan kita angkat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cara dia. Tadi Allah. Ya Allahu Akbar. Itu. Panjang sangat pun dia Allah panjang sama. Tu jadi masalah nak letak bila tu dia persoalkan pasal panjang sangat. 5 harakat. Nak sumbat tengah-tengah tu usolli fardhu maghribi salasah rakaatin. Masalah dia kata kalau dia kata nak bantu lidah, nak bantu hati, patut orang tersebut berniat, lafaz niat tu dalam bahasa Melayu. Awak bukan orang Arab, baca bahasa Arab pasal apa? Nak bantu hati, sahaja aku solat fardhu maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Kalau nak bantu hati jangan sampai bergelewang fikir bukan-bukan. The best word is actually dalam bahasa Melayu. Kalau kita English educated, verily I pray maghrib. Pakai bahasa Inggeris lah. Kalau Tamil lah. Cina lah. Bukan bahasa Arab. Siapa kata suruh kata usolli, siapa kata usolli? Suruh kat bahasa Arab. Pasal orang tak faham bahasa Arab bagi baca kat bahasa Arab apa? So, niat ikut bahasa masing-masing. Itu masalah dia. Yang itulah masalah besar dia. Ustaz tu rapal. Okey. Tapi dah natural lah. Ya itu memang sebab kenapa kita kena ubah. Dalam kita lafaz bahasa Arab pun, tapi maksud kita dunia itu Problem dia sekarang ni kenapa lafaz bahasa Arab dan kemudian ulang balik dalam takbir? Faham tak? Kenapa redundant lafaz bahasa Arab terjemah dalam takbir? Kenapa? Dia ajar macam Siapa suruh lafaz? Tu kata kalau kata lafaz nak bantu hati. Kalau kita orang Arab cakap bahasa Arab lah. Kalau kita bahasa Melayu cakap Melayu lah. Saya kadang jahat juga saya buat benda. Orang tolak jadi imam. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Saya cakap itu. Kuat-kuat saya cakap bahasa Melayu. Tak, kalau nak bantu sangat kan. If you want to mention sangat. Dan dalam bahasa Melayu lah. Bukan bahasa Arab. niat pun tak perlu dia lafazkan. Kes lafaz bahasa Arab tu gatal buat apa? Itu cerita dia. Kalau tak perlu lafaznya bahasa Arab pun untuk apa? Sekolah dulu. kena betul kan. Memang itu sebab kenapa kita ajak cucu kita. Biar cucu kita persoal, nanti kata nenek ajar. Dia kata ustazah ajar. Cakap dengan ustazah, cakap dengan nanti jumpa dengan cucu, cakap cucu, kau jumpa dengan ustazah kau cakap, nenek kata datang sini. Sekolah kan. Ustazah tak sekolah masalah ni. Tak itu sebenarnya pasal kes dia okey. Pasal lafaz niat, dia orang kata untuk bantu hati. Hati saya dan tuan-tuan sekalian yang tak cakap Arab, hati kita cakap bahasa apa? Melayu lah kan. So yang pergi lafaz usolli fardhu maghribi salasah rakaatin ma'mum lillahi ta'ala. Kenapa?
Yang patut dilafazkan adalah saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Baru betul. Itu Syafi'inya. Betul Syafi'i. Yang sekarang ni buat mazhab mana tak tahu. Nah, ini kenapa pasal usolli tadi dah bahasa Arab. Kenapa pergi redundant ulang 2 kali? Bila amal kepada semua dah tak boleh dalam bahasa Melayu lah. Semuanya dalam bahasa Arab. Habis yang usolli tu apa? Tuan tak baca usolli tu? Why should you read usolli? Fardu maghribi 3 rakaatin. Dia kata, saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat apa 3 rakaat imam kerana Allah Taala. Ataupun 3 rakaat kerana Allah Taala. Tak sebut pun imam. So, imam tak perlu sebut dia jadi imam. Makmum saja perlu, ya. Imam tak perlu sebut. So, dan sebab itu macam dalam konsep masyarakat kita banyak benda. Macam kes yang baru ni apa, kes kunut. Kunut kan, doa kunut. Kenapa orang kita baca kunut subuh, dia berhenti sampai dekat fa innaka taqdi wa la doa itu imam tu perlahan. Dalam semua kitab mazhab Syafi'i, suruh makmum jangan aminkan, bukan maksud imam suruh perlahan. Tak ada seorang pun ulama mazhab Syafi'i suruh perlahan. Dia kena amin babi. Bukan. Dia suruh supaya diorang kata apa, diorang ikut atau diam. Ikut. Makmum baca sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang kelakarnya pula ketika tengah doa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu, amin pula. Kenapa amin? Sebab itu bukan alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin tu puji Allah Taala. Bukan tak boleh amin kan. Ini pasal kes ada orang cakap. Itu sebab bila diorang apply. So kat Malaysia sekarang ni, imam-imam yang baca kunut subuh salah. Sebab dia tak suruh penhenti. Katakanlah, yang kelakar lagi. Katakanlah ketika dia ajarkan doa tu, suruh baca perlahan. Kalau Nabi baca perlahan doa tu, macam mana makmum nak dengar? So makmum ni kena amin ke kena ikut? Kena ikut. Atau diam. Kalau doa amin pun tak ada masalah sebenarnya. Makbulkanlah ya Allah, makbulkanlah ya Allah. Ulang macam tu lah. Boleh je. Jadi yang imam perlahan kenapa? Itu saya masalah tu. Kenapa imam kata perlahan? Sebab ini bukan doa. Puji Allah Ta'ala perlahan. Faham tak? Itu imam. Imam salah lah ni. Imam Malaysia pun salah. Siapa baca perlahan salah. Kalau minta dijawab. Benda tu ada sunnah. Sunnah Nabi SAW. Minta dijawabkan. Minta elakkan. Tapi ketika istisqa sebenarnya, doa ketika minta hujan macam tu. Yang minta hujan macam ni. Nabi tak doa macam ni. Doa macam ni. So terbalikkan keadaan. Itu doa minta hujan sebenarnya. Bukan doa tolak bala. Kita kena Pasal menukar perubahan keadaan. Nabi SAW ketika doa biasa, dia macam ni. Ketika doa istighasah istisqa, angkat tangan tinggi. Ketika ni macam ni. Tolak apa, ketika minta dialihkan bala macam ni. Tapi benda tersebut kita tak rutin, bukan rutin harian. Pernah Nabi buat macam tu dan Nabi tinggalkan. Sebab kenapa tak menjadi benda tu ikutan sepanjang waktu. Anyway, patah balik pada asal tadi. Bila orang tu baca doa kunut, sebenarnya sepatutnya imam tadi dia baca kuat sepanjang sampai akhir. Sampai akhir. Yang makmum punya bahagian yang timbul tajuk jangan amin. Bukan imam jangan baca. Faham tak? Imam teruskan baca. Makmum yang kena belajar jadi makmum. kita pun baca juga. Dia kata tapi makmum tak tahu. Dia solat tetap belajar sampai berapa tahun dah tua 50 tahun tak belajar lagi ke? Kan? Ada pertubuhan pengkaji daripada Johor. Takkan tak geti-geti kot. Kitab-kitab tu ada sebut pun. Imam Nawawi sebut sendiri. Maksud dia kata pada situ adalah sanjungan pada Allah Taala. Bukan tempat berdoa. Bukan kalimah doa dia kata. Maka sepatutnya makmum diam ataupun ikut sekali. Maksud dia imam baca fa innaka taqdi wa doa alaik, makmum fa innaka taqdi wa innahu liman walais ikut sama. Kan hujung tu wa nastaghfiruka wa atubu ilaik hilang. Sebab dah perlahan tak tahu. Hilang terus. Ada separuh tu selawat pun tak ada. Okay, kelakarlah. Sebenarnya imam tu baca sampai habis. Kalau betul nak mazhab Syafi'i, biar Syafi'i betul. Ini Syafi'i celup-celup ni masalah. So belajar tak mau, ini masalah. Okey. Hadis yang kedua. Mungkin sini lah. Yang kedua nanti kita bincangkan, bukan nak masalah Nabi masuk tangan dalam baju, keluar baju balik. Ni kes baju-baju tu dah jadi yang dibincangkan juga insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.